Salam bahagia, salam bertemu. Sekali lagi saya tampil di sini untuk berkongsi kepada Anda bagaimana Anda sebagai calon SPM ataupun rakan-rakan guru di sana yang mengajarkan bahasa Melayu untuk menyediakan para pelajar Anda untuk menghadapi soalan bahasa Melayu khususnya Komsas. So hari ini saya akan berkongsi kepada Anda bagaimana Anda menjawab soalan komponen sastra dalam bahasa Melayu ataupun Komsas. Oke, adik-adik yang saya hormati, yang saya kasihi, di peringkat SPM, soalan Komsas terdiri daripada, yang pertama, yang ini soalan 2B, yaitu cerpen yang memperuntuk sebanyak 9 markah. Selain cerpen yang terangkum dalam soalan 2B, yaitu drama. Drama juga memperuntuk sebanyak 9 markah. Kemudian soalan 2C, yaitu prosa tradisional yang memperuntuk sebanyak 8 markah, ya. Oke, kemudian soalan 2D yaitu puisi yang memperuntukkan sebanyak 9 markah. Oke, sekarang kita akan lihat analisis yang saya telah laksanakan untuk memudahkan para pelajar ataupun rakan guru untuk memberikan penjelasan ataupun penerangan kepada anak didik masing-masing, ya. Oke, kita lihat analisis cerpen dan juga drama untuk analisis yang saya telah buat. Oke, kalau kita lihat ke sini, Kaduk Ayam dan Raja dah keluar Jun 2017. Kemudian Munshi tingkatan 4 tak pernah keluar. Jaket Kulit Kijang dari Istanbul dah keluar November 2019. Itu untuk bahagian cerpen tingkatan 4. Kemudian cerpen tingkatan 5 pula, Cinta Ahmad Mutawakil, telah keluar pada dalam peperiksaan Jun SPM 2019. Kemudian Hipertensi dah disoal tahun 2018 November. Dan Gerhana Manusia telah keluar pada tahun 2016 bulan November. Okey. Manakala drama pula, untuk drama tingkatan 4 Berkhidmat untuk Negara telah keluar di peringkat SPM pada Jun 2018. Manakala drama tingkatan 5 iaitu Bukan Gila telah keluar pada November 2017. Okey, maksudnya di sini yang tak pernah disoal lagi hanya satu sahaja, yaitu cerpen Munshi tingkatan 4. Dan kalau kita lihat yang telah keluar tahun lepas, Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, ya. Jadi adakah kemungkinan cerpen tingkatan 4 lagi yang akan keluar? Itu persoalannya. Okey, saya tidak menyatakan dengan lebih spesifik. Memadailah saya menasihati semua calon supaya memberikan tumpuan kepada cerpen Cinta Ahmad Mutawakil tingkatan 5 dan juga drama Berkhidmat untuk Negara tingkatan 4, ya. Baik. Bagaimanakah Anda menjawab soalan 2B yang memperuntukkan sebanyak 9 markah? Okey, soalan pertama, soalan 1 roman. Yang ini berkaitan dengan pemahaman teks dan sebanyak 2 markah diperuntukkan. Jadi, para pelajar perlu memahami, perlu membaca teks tersebut sekurang-kurangnya 2 kali. Kerana jawapan yang dikemukakan dalam soalan itu terdapat dalam petikan teks, ya. Yang kedua, para pelajar juga perlu memahami apakah isu yang terdapat dalam petikan, cerpen ataupun drama. Soalan ini berkaitan dengan isu yang dipaparkan dalam drama ataupun cerpen. Jadi jawapan bentuk kebat ini sebenarnya memerlukan pelajar menggunakan idea sendiri, ya. Dan pastikan idea kamu tu memang sesuai dengan isu, dengan kehendak soalan. Dan pastikan Anda dapat markah 3 markah sekurang-kurangnya. Dan berapakah jawapan, berapa isi jawapan yang Anda perlu nyatakan? Sekurang-kurangnya kalau 3 markah Anda beri sehingga lebih sedikitlah. Kalau saya minta murid saya untuk kemukakan sekurang-kurangnya 4 jawapan, ya. 4 isi.
Kemudian soalan yang ketiga, yang ini tentang unsur komsas. Okay, unsur komsas dan membentuk sebanyak 4 markah. Dan apakah yang akan disoal adik-adik? Pertama, soalan yang berkaitan dengan persoalan, watak dan perwatakan, latar. Okey, latar itu pula terbahagi kepada 3, iaitu latar masa, latar tempat dan juga latar masyarakat. Dan selain latar, nilai dan juga pengajaran juga menjadi unsur utama yang akan dikemukakan dalam soalan komsas. Nah, saya telah jelaskan kepada anda bagaimana anda nak mendapat markah yang cukup lumayan untuk bahagian ini, ya. Dengan cara yang macam mana? Nah, adik-adik, anda perlu membaca cerpen, membaca drama, membaca sekali lagi. Dengan cara anda membaca teks drama dan juga cerpen secara berulang-ulang, anda akan dapat memahami, anda akan dapat mengingat sinopsis yang terkandung dalam komsas tersebut dengan apresiasi yang lebih mendalam terhadap sesebuah karya. Itu akan membantu anda untuk menjawab soalan cerpen dan drama. Okey, kita teruskan perkongsian pada hari ini. Okey, seterusnya saya akan bincang tentang prosa tradisional, ya. Prosa tradisional di peringkat SPM memperuntuk sebanyak 8 markah sahaja, ya. 8 markah sahaja. Dan ada 2 teks yang perlu pelajar faham. Okey, sekarang saya akan perlihatkan kepada anda analisis prosa tradisional, ya. Okey, kalau kita lihat ke sini adik-adik, tingkatan 4, kepimpinan melalui teladan. Okey, kepimpinan melalui teladan telah keluar November 2016, November 2018 dan juga Jun 2019. Manakala teks prosa tradisional dalam tingkatan 5 pula, iaitu burung terbang dipipiskan lada, telah disoal di peringkat SPM pada November 2017, Jun 2017, Jun 2018 dan November 2019. Sebenarnya tak banyak pilihan dalam prosa ini, 2 sahaja. Jadi pada saya untuk tahun ini, memadai pelajar, pertamanya anda kena kuasai juga teks tingkatan 5 dan beri penumpuan yang lebih kepada teks tingkatan 4, iaitu kepimpinan melalui teladan. Dan aspek soalan, apakah soalan yang akan ditanya untuk soalan 2C? Aspek yang ditanya, pertama adik-adik, kena faham, ya, memberikan maksud rangkai kata. Dan soalan yang pertama ini memperuntuk sebanyak 2 markah. 2 markah dalam tangan. Kemudian soalan 2B yang ini adik-adik berkaitan dengan pemahaman teks. Maksudnya pelajar perlu memahami petikan yang terdapat dalam soalan 2C, ya, dan pelajar kena memahami dengan tuntas. Kena faham betul-betul. Kerana soalan nombor 2 ini jawapan terdapat dalam petikan. Jadi adik-adik mesti beri sekurang-kurangnya 3 isi untuk 3 markah. Dan soalan yang ketiga ini ialah soalan yang berkaitan dengan kebat. Dan biasanya kebat ini kemahiran berfikir aras tinggi ni adik, biasanya berkaitan dengan isu yang terdapat dalam petikan teks. Apakah isu? Apakah peristiwa yang dinyatakan dalam petikan? Dan 3 markah diberikan. Pelajar perlu beri sekurang-kurangnya pada saya. Jangan beri 3 isi sahaja adik-adik. Lebihkan 1, beri sehingga 4 isi, ya, 4 isi. Dan untuk soalan 2C adik-adik, mohon, ya, jangan buat kesilapan. Ejaan mesti betul, tata bahasa jangan ada yang salah, ya. Pastikan ayat itu gramatis, ya. Dan juga mohon juga pastikan tulisan anda boleh dibaca oleh guru. Baik, sekarang kita nak bincang yang terakhir tentang puisi tradisional dan juga puisi moden ataupun sajak. Kalau anda lihat analisis puisi tradisional, okey, tingkatan 4 syair Bidasari dah keluar Jun 2019. Gurindam 12 fasal yang ketiga tak pernah keluar. Okey, di peringkat tingkatan 5 beberapa petua hidup Gurindam
Yang ini dah keluar November 2016. Berbuat Istana Zaman Dahulu Selaukah dah keluar November 2018. Dan untuk tahun ini, mohon rakan guru, adik-adik di luar sana untuk beri penumpuan kepada Gurindam 12 fasal yang ketiga tingkatan 4. Okey, kalau sajak pula ya. Okey, Sang Gembala Kuda tak pernah keluar. Aku membaca lagi, dah keluar November 2017. www.cybermerdeka.com.my, yang ni dah keluar 2019. Yang ini tidak pernah kita jangka tahun lepas tiba-tiba keluar. Okey, Gelanggang dah keluar Jun 2018. Okey, untuk tingkatan 5 pula, Sejadah Rindu tak pernah keluar. Pesan Lelaki kepada Gadis Kampus dah keluar Jun 2017. Kemudian Erti Hidup Bererti karya Tio Wesing tak pernah keluar lagi. Dan juga Kudu Perang pun tak pernah keluar lagi. Nah, jadi untuk panduan bersama, apakah teks yang perlu diberi perhatian? Pada saya, para pelajar perlu menghayati, memahami, menguasai saja Sang Gembala Kuda, Sejadah Rindu, Erti Hidup Bererti. Nah, akhir sekali, bagaimana anda boleh menguasai markah di bahagian ini? Apakah aspek yang ditanya? Soalan yang pertama, yang ini biasanya akan ditanya tentang apa? Maksud rangkai kata, rangkap, ataupun pemahaman puisi. Ya, ada tiga perkara penting. Saya ulang balik. Okey, maksud rangkai kata, maksud rangkap, ataupun pemahaman puisi, pemahaman teks puisi. Yang ini adik-adik memperuntukkan sebanyak 2 markah. Jadi adik-adik nak jawab untuk 2 markah ini memerlukan kesungguhan anda, memerlukan apresiasi yang sangat mendalam, sangat luas terhadap sajak yang anda kaji. Soalan yang kedua ni adik-adik, yang berkaitan dengan soalan kebat. Jadi apakah isu? Apakah isu yang dinyatakan dalam sajak? Contohnya isu dalam sajak Erti Hidup Bererti, isu dalam sajak Sang Gembala Kuda, isu yang dinyatakan dalam Sejadah Rindu, ya, ataupun dalam sajak Kudu Perang. Okay? Apakah isunya? Dan soalan yang ketiga, yang ini berkaitan dengan unsur komsas. Okay? Unsur komsas. Dan biasanya soalan yang berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan pengajaran, berkaitan dengan tema, dan juga berkaitan dengan persoalan akan dikemukakan dalam soalan nombor 3 unsur komsas. Dan yang ini adik-adik membentuk sebanyak 4 markah. Okey, 4 markah. Jadi kalau kita rangkumkan semua, adik-adik, soalan 2B 9 markah, soalan 2C 8 markah, soalan 2 di 9 markah, kesemuanya sebanyak 26 markah di bahagian soalan yang berkaitan dengan komsas. Komsas sebenarnya tidak boleh dipandang remeh, tidak boleh dipandang enteng, tidak boleh dipandang mudah. Anda perlu benar-benar menguasai setiap teks komsas supaya memudahkan anda menjawab soalan dalam peperiksaan kelak. Jangan tunggu lama, jangan buang masa. Demikian perkongsian saya pada hari ini. Okey, tolong sebarkan perkongsian ini dengan cara tekan tombol langgan, ataupun dalam bahasa Inggrisnya tekan tombol subscribe ya. Adik-adik, jumpa lagi dalam rakaman yang akan datang. Bye-bye.